Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai introduction of integral. Alright. So, jadi apabila kita nak membincangkan tentang integration, kita seperti biasa kita ada integration formula ya. So, dekat sini kita lihat ini adalah beberapa senarai yang kerap kita lihat di mana-mana buku rujukan, iaitu the integration formula. Right, ada banyak kat sini. Jadi kamu boleh lihat ya, kita start dengan integration of a number contohnya kan. Lepas tu dalam bentuk x kuasa r. Nampak ya? So ini bentuk yang biasalah ya. Lepas tu integration of cos, sin, secant squared, cosecant squared dan secant x, tangent x. Ini adalah dia punya integration dia. Ada plus c ya. Plus c ni sebab dia adalah indefinite integral. Kalau dia definite integral, kita tak ada c lah, kita ada terus dapat nilai. So sambung dekat sini kita ada dan seterusnya lah ya. So jadi kalau kita perhatikan yang beberapa perkara yang penting kat sini adalah macam ni. Nampak ya? B kuasa x dx. Integration of b power of x dx. So b tu is a number tau. So kalau contohnya macam ni, kalau kita ada nak integratekan x kuasa 5, kita akan guna yang ini. X kuasa 5 contohnya kan. Tapi kalau kita nak integrate 5 kuasa x, then kita kena pakai yang ini. Nampak so yang ini. Lepas tu kita ada 1 over x which is ln, dan ini adalah yang integration yang melibatkan bentuk-bentuk khusus ya. Bentuk khusus yang menghasilkan arc tangent, arc sin dan juga arc secant. So macam ni. So ini adalah yang biasa kita nampak. Jadi saya nak fokuskan sedikit mengenai beberapa basic rule of integration. Sama juga sebahagian daripada formula kat sini saya akan bincangkan semula dekat sini, dan kita akan end up dengan beberapa contoh mudah. Okey, kita lihat ke sini, inilah basic rules of integration. Yang ini kita start dengan x kuasa of n ya. So ini kita dapat ini so dia punya kuasa ni akan tambah 1, lepas tu n plus 1 ni akan letak dekat bawah. So plus c jangan lupa. Yang ini semua ada plus c semua ni ada plus c. Even dekat sini pun sebenarnya ada plus c juga. Saya tertinggal. Ini adalah plus c. Okey. Tambah sikit. So macam tu. So jadi ada nombor 1, ada nombor 2, di mana nombor 2 ni k ni is constant kan. Okay, so kita boleh pindah, boleh letakkan dekat luar macam ni. Dan nombor 3 ni adalah operasi penambahan dan juga penolakan bagi dua function, bagi suatu integral di mana kita boleh pecahkan kepada dua bahagian ya. Pecahkan dua lah. So kita akan buat secara berasingan. Untuk tambah tolak je tau. Untuk darab tak boleh. Ya, untuk darab kita kena guna apa? Kita kena guna sama ada substitution ataupun by parts. Itu secara umumnya lah ya, secara umum dia. Kecuali dalam kes-kes tertentu yang akan kita bincangkan kemudian. Yang ini pula adalah macam mana kita nak integrationkan bentuk yang ini. Ya, ax tambah b power of n. Tapi dengan syarat ya, dia mesti linear expression. 2x, contohnya macam ni, kita ada 2x tambah 5 kuasa 10 ya, 2x tambah 5 kuasa 10, dan kita boleh guna rumus ini yang macam ni ya. So maknanya ax plus b power of n plus 1 seperti biasa, n plus 1, dan n plus 1 ni letakkan dekat bawah. Yang a ni apa? A ni adalah kita akan differentiatekan sebelah dalam ya. Kita akan differentiatekan ax plus b tu. Sebab itu kita dapat a sahaja. Ingat ya, dia mesti linear expression. Kalau sebelah dalam ni contohnya 2x kuasa 2 tambah b kuasa 10, kita tak boleh buat. Kita tak boleh guna cara ini. Kena guna cara lain. Mungkin kena guna substitution method. Okey. Okey, kita pergi kepada integration of rational function. Ya. Rational function. So
ini adalah beberapa contoh, ada 3 contoh yang kerap kita gunakan. Okey, kita start dengan 1 over x. 1 over x is always ln x. Ya, ln x. Okey, cuma satu benda yang saya ingatkan, kalau kita perhatikan 1 dengan 2 ni kan, kita nak pakai ln, betul tak? So, bila kita nak pakai ln, kita kena make sure ln ini, yang x ini, dia mesti kuasa tu mesti 1. Contohnya kalau 1 per x kuasa 2, tak boleh pakai ln. Ya, ln, kalau kita nak pakai ln, dia mesti dekat sini kuasa x ini adalah 1. Tak boleh kuasa yang lain. Kalau x kuasa 5, contohnya 1 per x kuasa 5, kita nak pakai ln, tak boleh. Dia kena 1. Kuasa 1. Sama lah dengan nombor 2 ni. Nampak tak? 1 per ax plus b. Contohnya 1 per 2x tambah 5. X tu kan kuasa 1 kan, betul tak? Jadi kita boleh guna ln. Cara dia macam ni lah ya, ln ax plus b. Tapi jangan lupa di dalam ln tu kita kena differentiate yang ini, kita dapat a. Letak a tu dekat bawah, bukan darab ya, kena bahagi. So sinilah, dekat sini. Okey, dan yang nombor 3 adalah ini ya, bentuk dia. Kita ada f prime x over fx. So, kalau kita dapat pastikan dia punya numerator tu adalah terbitan pertama bagi yang denominator, maka kita boleh buat ln. Ya, ln mana? Ln fx tu sendiri. Macam ni. Ya, so maksud dia masih lagi dalam rational function, tapi kita dapat identify yang numerator tu adalah bila kita differentiatekan yang bawah, kita dapat yang atas. Maka bentuk ini kita boleh guna ln. Macam ni ya. Nanti kita lihat contoh. Okey, yang ini pula kalau integration of exponential function yang melibatkan eksponen. Ini adalah beberapa contoh dia yang melibatkan eksponen dan sebagainya. Kita go pada benda basic. Kalau eksponen ax plus b macam ni, kita akan dapat eksponen ax plus b. Tapi jangan lupa kita perlu differentiatekan yang atas ni. Sebab itu kita dapat a dekat situ. Boleh ya? Ini adalah nombor 1. Okey, nombor 2 ni, ini bentuk yang special. Nampak macam hasil darab, betul tak? Satu function iaitu eksponen darabkan dengan satu function yang satu lagi. Yang macam ni. Tetapi kalau kita dapat kenal pasti function yang didarabkan dengan eksponen tersebut adalah the derivative of yang ini. Ini, maka kita terus boleh tulis eksponen fx itu sahaja. Boleh nah? Faham kan? Bentuk macam ni kan? Kita nak lihat ini, sebab saya tak nak kita confuse. Nanti kita akan guna sebab dia adalah hasil hasil darab dua function. Lepas tu kita mungkin akan terus teringat, okey, kalau dia hasil darab dua function, kita nak guna sama ada by parts ke ataupun nak pakai substitution kan. Mungkin buat macam tu. Padahal dalam kes-kes tertentu macam ini, dia ada satu bentuk yang khusus tau. Kalau eksponen power of something, lepas tu hasil darab dia yang belah sini adalah terbitan untuk yang ini, maka ini adalah bentuk yang special. Kita boleh terus tulis eksponen fx. So kena jiling-jiling dulu lah ya, sebelum kita nak menggunakan substitution method dan by parts tu. So kita kena ingat bentuk-bentuk macam ni. Okey, nombor 3 adalah yang ini. A ni apa? A ni adalah nombor tau. A ni adalah nombor. Macam kes tadi lah, macam tadi saya sebut 5 kuasa X kan. 5 kuasa X. Okey, 5 kuasa X tu kita increase difficulty dia. Katakan 5 kuasa 2X tambah 10. Macam nak buat? So cara dia adalah yang ini. Ini adalah formula dia, iaitu A mx tambah n, lepas tu m ln A. Yang ini. Okey, ini adalah rumus dia. Dan yang last sekali adalah ini, bentuk ini.
iaitu dia sama dengan yang macam ni tadi, hampir sama dengan macam nombor 2 tadi tu. Yang ini kita dapat lihat yang f prime ini adalah f prime daripada f dekat sini. So once kita nampak bentuk yang macam ni, maka hasil dia adalah a fx over ln a. Okey, so jadi daripada formula-formula yang saya tunjukkan ini, ada yang formula yang biasa kita gunakan, tetapi ada juga beberapa formula yang jarang kita gunakan. So take note ya. Misalnya nombor 4, nombor 2 misalnya. So kena ingat. Okey, kita pergi kepada beberapa contoh yang biasa kita lihat, just to raise our idea macam mana nak buat, untuk ingatkan balik je sebenarnya. Okay, we go to example number 1. Ini benda basic So kita ada 10 2x plus 4 over 4 power of 4. Jadi kita nak integrate benda ni, jadi kita akan keluarkan 10 dulu, dan we are going to integrate this part yang ini. Jadi kita perhatikan bahagian belah dalam ni adalah linear function Jadi kita boleh gunakan salah satu formula yang saya sebutkan di atas tadi. So kita dapat ini. Ya. So 5 lepas tu 2 ni datang dari mana? Datang dari kita akan integratekan, kita akan differentiatekan sebelah dalam ni. Kita differentiatekan 2x tambah 4 dapat 2, maka 2 tu pergi ke bawah. So macam tu. Ini adalah jawapan dia. Okey, ini contoh nombor 1. Contoh nombor 2, kita lihat. Yang ini square root of 2x, kita tukar bentuk dia, dapat power of 1 over 2, dan ini adalah benda basic ya. Dan kita akan dapat jawapan seperti berikut. Jangan lupa ya, we need to differentiate yang sebelah dalam ni. Differentiate 2x dapat 2 kan, 2 tu letak dekat bawah. Itu cara dia. Yang 3/2 ni kita faham lah kan. Sebab ni 1/2 tambah 1 dapat 3/2. So sebab tu kita dapat 3/2 kat sini. Dan 3/2 ni kena letak dekat bawah juga. Yang 2 ni datang dari differentiatekan 2x tu. Inilah jawapan dia. Okey, ini adalah contoh nombor 2. Nombor 3, lihat macam ni. Kita lihat, kita nak lihat variety dia. Jadi dia sebenarnya ada banyak contoh. So saya letakkan 9 contoh untuk kita bincang. Okey, dalam example nombor 3, bila kita nak buat, it is better for us untuk pecahkan satu persatu. Bentuk macam ni kan kita boleh pecahkan kepada dua bahagian, betul tak? Ini. Yang ni. So 3x kuasa 2 per x tolak 2x per x macam ni. Dan kita simplifykan dia. Kita simplifykan dia, last kali kita akan dapat 3x tolak 2. Dan baru kita integratekan dia, dapat yang berikut. So the idea is kita pecahkan kepada dua bahagian. Kita pecahkan kepada dua bahagian. Okey, contoh nombor 4. Ini dia melibatkan ln. Okey, saya bagi 3 contoh kat sini. 3 contoh ini, di mana 2 daripada 3 contoh ini, iaitu contoh pertama dan kedua, boleh guna ln. Can use ln. Sebab apa? Sebab, tengok ni. Sebab x kat sini kuasa dia 1. X dekat sini kuasa dia 1. Tetapi dekat bawah ni, tak boleh kan? Sebab x ni kuasa 2 nanti. So, tak boleh pakai ln. So, jadi untuk 2 ni kita boleh pakai ln. Tengok jawapan dia. Ini dia. 2 per x tambah 3. Kita boleh buat 2, kita keluarkan dulu siap-siap. Macam ni. Dan kita dapat 2 ln x plus 3. Macam tu. Sementara yang nombor 2 pula, kita menggunakan approach yang sama dengan contoh nombor 1 ni. Yang ni, sama je. Tetapi jangan lupa ya, kita kena differentiatekan yang ni. Nampak tak? Yang warna biru ni, nampak tak ada 2 kan? Ada 2 kat bawah ni kan? So, jangan lupa yang ni. Sebab 2 ni datang apabila kita differentiatekan ln ni. Sama dengan contoh ini. Contoh ini, by right, kita kena differentiatekan yang ini, betul tak? Tapi, bila kita differentiatekan yang ini, kita dapat berapa? Kita dapat 1 kan? So, tak payah tulis lah. Tapi yang ini, kita dapat 2. Maka, kita kena buat macam ni. Jadi kita boleh cancelkan ini, boleh cancelkan yang ini.
akhirnya kita dapat yang ini. Okey, itu adalah dua contoh yang boleh melibatkan loan. Yang tak boleh guna loan ni, ini definitely bentuk yang tak boleh guna loan. Bila tak boleh guna loan, kita guna cara lain. Oleh sebab contoh ni agak mudah, kita tak perlu menggunakan substitution. Jadi kita hanya boleh play around dengan, kita naikkan ke atas je lah. Ini, naikkan ke atas. So sebab itu kita dapat negatif 2. Macam ni So from here baru kita apply dia punya integration dia. So negatif 2 tambah 1, kita dapat negatif 1. Sebab tu kita letak negatif 1 kat bawah ni. Dan sebenarnya kita kena differentiatekan belah dalam ni, betul? So tapi bila kita differentiatekan belah dalam ni, kita dapat 1. So tak payah tulis lah. Then kita dapat jawapan seperti berikut. Okay, so next example ada 5 pula. Example 5 semua ada 9. So yang ini ini sekali lagi sebenarnya kita tak boleh guna loan. Kan? Definitely tak boleh guna loan sebab yang belah bawah tu ada x kuasa 2. Akan tetapi ini adalah bentuk special. Sebab kita boleh menggunakan yang ini. Boleh gunakan ini. Kalau ingat lagi, salah satu formula dia adalah yang ini kan. So maknanya kita dapat kenal pasti yang numerator ni adalah first derivative of fx. Ataupun kita boleh sesuaikan dia. Jadi dalam kes yang ini, maka kita boleh tulis ln fx. Macam tu. Ini sahaja bentuk yang macam ni. Jadi kalau kita lihat dekat sini, tengok kalau kita lihat kat sini, bila kita differentiatekan yang bawah ni, kita dapat apa? Kita dapat 2x, betul tak? Tapi belah atas ni hanya x sahaja. Tapi kalau kita kalau kita tulis 2x, kita kena neutralkan dia balik. Kita kena darabkan dengan 1/2. So macam ni. So kita kena ubah suai. Ini kita kena pandai-pandai lah. Sebab kita nak pakai properties ini tau. Nak pakai properties yang ini, kita tahu kalau kita differentiatekan fx ini, sepatutnya dekat atas ni. Right? Dan baru kita boleh guna ln. Kalau kita lihat dekat sini, kita differentiatekan yang ini, kita patutnya dapat 2x. Tapi atas ni x. Kalau kita darabkan dengan 2, kita kena bahagikan dengan 2 balik. Faham So, ini 2 dan ini 1/2. Jadi, dalam kes ini, kita boleh menggunakan ln. So, jangan lupalah 1/2 ni remain dekat sini. Okey, jadi apabila kita, kan tadi saya sebutkan, kita boleh darabkan 2 ni, kita darabkan 2 dekat sini, kita bahagi balik dengan 2 kan. So, yang kita nak darabkan ni, kita hanya boleh darabkan nombor sahaja tau. Hanya boleh darabkan nombor sahaja. Tak boleh darabkan variable. Tak boleh darabkan x. Hanya boleh darabkan dengan nombor sahaja. So, ingat tu ya. Okey, ini adalah contoh di mana kita menggunakan properties ini. Contoh nombor 6. Ini contoh basic untuk eksponen. Eksponen 5x. Kita dapat eksponen 5x. Ya, dan differentiate dengan 5x. Dapat 5. Kita letakkan dekat bawah. Ini adalah eksponen. So, untuk yang ini, contoh yang kedua ini, untuk eksponen juga, dapat 1 per eksponen, kita susunlah semula. Kita naikkan di atas. Biar nampak senang kita nak integrate kan. So, dapat macam ni. So, ada negatif Ada negatif. Jadi, bila kita nak integrate eksponen macam ni, seperti biasa, kita dapat jawapan ini. So, jangan lupa ya, kita kena differentiatekan atas ni differentiate atas ni dapat negatif 2. So, inilah jawapan dia. Inilah yang warna pink ni. Right? Okey, ini contoh 6. Contoh 7. Dia macam hasil darab 2 function, betul? Dia macam hasil darab 2 function. Di mana silap-silap kita akan menggunakan bypass ataupun substitution method. Tapi kena tengok-tengok juga. Ini adalah special case yang melibatkan eksponen. Ya. Jadi kena ingat tak yang ini? Use yang ni. Ini adalah salah satu formula yang saya terangkan dekat atas tadi tu. Di mana kita ada eksponen,
ada exponent power of something lah ya. Dan kita dapati hasil darab dia yang ini adalah dia the derivative of fx. Kalau kita dapat kenal pasti hubungan macam ni, straight away kita boleh buat exponent fx macam tu. So kena ensure lah ya, kena ensure function yang ini adalah derivative of fx. So macam tu. Jadi kita lihat kat sini. Ini ya, ini adalah exponent kan. Cuba kita ddx kan ini. Cuba kita cari the first derivative of ini, dy dx ini. So x squared plus x plus 1. So the derivative adalah 2x plus 1 kan. So just exactly yang ini, sebiji sama yang ini. Maka kita boleh gunakan properties ini. Jadi sebab itu kita dapat last sekali adalah exponent 2x plus 1 plus c. Okay. So other example. Okay, ini contoh lain. So kita lihat kat sini. Betul ke tak betul? Jadi kita dapat macam ni kan. Jadi ini nampak macam fraction kan. So kita susunlah semula. Susun semula. Dia jadi cantik sikit. Kita dapat yang ini. Dapat ini. So 2x darab exponent power of negative x squared plus 1. So macam ni kan. So jadi bila macam ni kita nak guna properties yang atas ni semula. Yang ini. Kita nak guna yang ini balik. Jadi cuba lihat. Betul ke tak betul ni? Jadi kalau kita lihat yang belah atas ni, cuba kita differentiatekan yang ini. Kita differentiatekan yang ini, kita dapat apa? Kita dapat negatif 2x, betul tak? So, tapi dekat sebelah ini, 2x saja. Jadi kita tambahlah negatif. So macam tu. Jadi sebab itu kita dapat jawapannya adalah yang ini. Okay? So, dua contoh ini, dia menggunakan properties yang saya tunjukkan dekat atas ini. Okay guys, so contoh nombor 7. Contoh nombor 8, ini adalah contoh nombor 8, ada 9 contoh semua. Contoh nombor 8, dia melibatkan integration of numbers. Numbers macam ni lah. 5 power of 2x minus 3. So sekali lagi kita akan menggunakan rumus. So inilah adalah cara dia. 5, 2x tolak 3. So kita akan differentiatekan power ni. Power ni, differentiatekan dia. Kita akan dapat 2 saja. 2 tu parking kat bawah. 2. Lepas tu ln 5. Jangan tanya saya kenapa ln 5. Itu adalah formula dia. So ln 5. So kalau sini contohnya lah. Sini adalah 50. Maka dia akan jadi ln 50. Macam tu lah. Okay. So contoh terakhir. Ini adalah intro saja. Sebab kita dah ada banyak contoh yang melibatkan indefinite kan. So sekarang kita ambil satu contoh yang melibatkan definite integral. Maksud dia kalau disebut definite integral, kita diberi selang ni, batas bawah dan batas atas. Macam ni, 1, 3 misalnya. Kita hanya perlu masukkan sahaja. Baik, kita pertimbangkan contoh mudah kat sini. Katakan x cube. X cube ini kita akan integratekan dulu. Kita dapat x power 4 over 4 macam ni. Dan kita masukkan nilai selang tersebut. So kita start dengan 3 ya. Jangan terbalik. Jangan 1 tolak 3 pula. So 3 tolak 1. Macam ni lah. So kita masukkanlah nilai ni. So akhirnya kita akan dapat nilai 20. Okay guys. So saya rasa sampai sini dulu video kali ini untuk introduction of integral. Kita akan sambung dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching. Hope you enjoy the video.